Syahri dan Seni daripada Malaysia Insider. Soalan saya ni memang khas kepada YB Rafizi lah. Dia juga bersangkut paut dengan apa, orang kata YB mengatakan YB ni memang optimis, ya, dapat apa menjalin kerjasama dengan PAS, bahawa PAS masih ada orang yang ada common sense, orang yang waras, kan. Tetapi kalau kita tengok dari segi sejarah kerjasama ni, negotiation ni, perbincangan ni, daripada time Kajang Move lagi, kan, PKR berbincang dengan PAS, tetapi bila esok kemudian ni macam apa nama Abang Isyam kata, kan, dia punya presiden Abang lah masih muda lagi lah, presiden dia atau Musyidah Am dia keluarkan satu kenyataan yang lain, kan. So bagaimana tadi apa nama YB kata kita nak berbincang, walaupun kalau PAS tidak akan pegang pada 3 syarat yang ditetapkan tadi, kan, Cawat 181 Common Manifesto, dan dia tidak masuk Pakatan Baru, tetapi mungkin akan ada satu kerjasama Electoral Pact, ya. Electoral Pact, bagaimana, adakah PKR boleh dengan yakin, ya, percaya kepada PAS itu, kerana esok dia boleh apa nama, macam Abang Hisham kata lagi, bawa keluar lagi satu calon di dalam pilihan raya, kan, untuk lawan calon amanah, kan, dan Kota Damansara. So apa keyakinan yang apa nama YB boleh beri, yang apa nama PAS ni kita boleh pegang pada apa nama percakapan dia, perjanjian dia yang dibuat di dalam mesyuarat. Baik, apakah keyakinan yang kita ada bahawa kalau persetujuan itu berjaya dicapai dengan PAS, katakanlah hypothetically kita ada pakatan 3 parti yang memasuki satu electoral pact dengan PAS, apakah PAS akan menghormati? Jadi, kalau rakan-rakan yang Islam ni lah, dia kaedah kita untuk buat keputusan, kalau keputusan itu mudah, hasilnya itu ideal seperti yang kita nak, mudah, terus kita dapat keputusan itu. Dia menjadi sukar apabila kita tidak ada hasil yang ideal. Maka sebab itu kaedah dalam fiqh sendiri pun, nak mencari buat keputusan ialah kita mencari yang kurang mudarat. Ini biar semua tahu, ya, dalam Islam apabila kita dalam dilema yang mana kita nak memilih, kaedah fiqh yang Ustaz Waji ada ialah mencari yang kurang mudarat. Jadi sebab itu kita kena bandingkan apa senario dia. Senario pertama ialah kita antagonistik dengan PAS, dan kita langsung tak engage dia, dan kita pisahkan daripada awal lagi PAS ini, ya. Berbuat begitu bermakna kita mengundang 3 penjuru di semua tempat. Kerana PAS memang dah sebut dia tak nak sampai putera ganda, dia tak penting menang ke tidak, kan. Dia kena ingat itu. You dah apa discount dia. Jadi dia tak kisah, dia boleh pasang semua. Tahun 1986 PAS bertanding semua kursi di Johor, hampir semua hilang deposit contohnya, tak apa, kan? Jadi dia tak kisah menang kalah, itu dia tak kisah, ya. Jadi itu senario pertama. Kalau kita daripada awal lagi disengage PAS, kita tolak dia ke tepi, maka dia memang assure path yang dia akan ambil ialah dia akan lawan multi corner, ya. Run the numbers, you buatlah simulasi macam mana pun. Maknanya saya rasa DAP mungkin kalau itu berlaku, kami dah run the numbers, DAP ini mengambil kira pola sokongan yang lebih kurang sama macam pilihan raya umum yang lepas. You extrapolate that to a 3 corner fight. DAP mungkin kekal lebih kurang 35-34 kursi. PKR akan tinggal mungkin 10 ke 15 kursi. PAS mungkin tinggal 1-2. Dan amanah saya pun rasa nak dapat 1-2 pun susah. Itu senario pertama, multi corner fight. Senario kedua ialah one to one fight. Kalau Sheridan tanya saya, adakah keyakinan and jaminan garanti yang tidak akan ada multi corner fight? Tak ada. There is no such thing. After all, semasa kita berada di peringkat Pakatan Rakyat dalam mood yang terbaik pun, masih lagi 3 corner fight di Kota Damansara, ada beberapa tempat yang lain. Tetapi
it is our responsibility to minimize that. Kalau contohnya kita sudah ada one-to-one pack dengan PAS, Pakatan Campur PAS contohnya kan, itu contohnya, saya tak rasa lah PAS akan letak 3.5 all out seluruh negara. Dia akan ada kerusi-kerusi yang contentious. Mungkin ada kerusi di Pahang, Kota Damansara, beberapa tempat yang lain contentious. Tetapi daripada lebih kurang 700 kerusi parlimen dan DUN di seluruh Malaysia, kalau you can narrow it down kepada hanya mungkin 15 kursi, 20 kursi, that is a better result daripada an all out multi-corner fights. Saya rasa ramai rakyat yang tidak sedar bahawa saya tak ingat kita pernah mencapai one-to-one straight fight dalam semua kursi. 2008 ada banyak multi-corner fights. I don't think yang hadir ni tahu. Ada di Johor mana PAS 2008 pun dia letak yang multi-corner fights. Dengan DAP pun kami ada di Sabah multi-corner fights 2008. Jadi 2013 itu dia jadi isu kerana kursi Kota Damansara dan Sungai Aceh itu yang patut menang kalah kerana ada multi-corner fights. Tetapi dari segi sejarahnya 2013 adalah rekod pilihan raya yang paling kurang multi-corner fights dalam sejarah pilihan raya kita. Jadi secara praktikal ya Syarikat, if you ask me, sebab itu saya kata kembali kepada kaedah buat keputusan, cari yang paling kurang mudarat. Kalau tindakan kita daripada awal lagi itu memang seolah-olah kita mengundang 3-corner fight, maka 3-corner fight semua. 3-corner fight semua itu tak payah lah, memang kita dah tahu dah. DAP 35, PKR PAS 10 ke 15, PAS mungkin 2-3 kursi, amanah 1-2. Itu tidak membantu sesiapa pun. Kita akan kembali ke zaman UMNO Barisan Nasional bermaharaja lela dan buat ikut suka apa saja dia buat. Saudara-saudari mungkin fikir lain, orang di luar fikir lain. Tapi kalau amanah itu kita pikul sebagai pimpinan, the last thing you want to allow is to go back to that. Jadi sebab itulah, tidak kira macam mana perasaan kita, ada jaminan ke atau tidak, it is everyone's responsibility to work towards a one-to-one fight. Jadi 100% ke tidak, wallahu alam. But that does not mean hanya kerana kita bimbang ataupun kita terluka dahulu that we do not try. Kerana kalau itulah pendapat ataupun pendekatan yang digunakan, DAP dengan PAS bercerai tahun 2000, maka kita DAP dengan PAS takkan kembali 2008. PAS dengan DAP dan Semangat 46 bercerai tahun 1990. Keadilan bercerai banyak, it's normal. Jadi maka sebab itulah in a situation seperti ini, you have to look for the bigger picture and it's our job to minimize. Saya tak kata dia akan confirm 100% one-to-one. Tetapi bagi saya, kalau PAS boleh bagi laluan di kerusi-kerusi pantai barat kepada amanah, maka amanah boleh menang kursi, and that will give the list of life that amanah requires in order to grow as a political force. That's how realistic it is. Because kami melalui zaman itu, you need at least 8 years to general elections to mature and to really know how to win paling kurang. Dan kalau tidak boleh dijamin one-to-one, maka mudaratnya kepada masyarakat itu jauh lebih besar daripada kita terpaksa. Yalah, Hisham kata candak sotong, tak candak sotong, dia mudaratnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi sebab itu pendekatan yang kami ambil. Dan setakat ini mesyuarat baik dengan amanah, baik dengan PAS, baik dengan DAP, ada persetujuan dari segi itu bahawa memang kita tidak boleh lari daripada membincangkan one-to-one. Kerana kalau kita tak ada one-to-one ini, dia sama seperti membunuh diri. Baik kita ikut saja Mursyidul Am jalan raya, kita turun, kita demo ramai-ramai, tak payah masuk pilihan raya langsung. Contohnya, ikut Isyam terus. Contohnya ya lah. Tapi kalau kita masih lagi want to have a go at the system, then we have to go through this process. Dan saya tak kata dia boleh dibuat serta-merta. Tapi insya-Allah, hopefully we have 1 to 2 years
maka banyak perkara dinamisme dalam politik yang berlaku. And if everyone moves in one direction, I think we will minimize multi-corner fight dalam pilihan raya umum akan datang. Okay, baik.